Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Kerana Dr. Baharudin. Nama saya Abidin Syakirin bin Johruddin dan nombor matrik saya adalah 2210732. Jadi pada pagi ini saya akan menceritakan sebuah buku yang bertajuk Raja-Raja Melayu Kemajuan ataupun Kemunduran oleh Dr. Syed Hussein Ali. Jadi kita mulakan dengan latar belakang Dr. Syed Hussein Ali. Dr. Syed Hussein Ali ataupun dikenali sebagai Hussein bin Ali lahir di Batu Pahat, Johor pada tahun 23 September 1936. Beliau adalah seorang ahli politik serta akademik dan aktivis sosial yang terkenal di dalam dan juga luar negara. Pada tahun 1960, beliau dipilih sebagai Presiden Parti Rakyat Malaysia PRM. Berikutan pemilihan ini, beliau digesa supaya meletakkan jawatannya sebagai profesor di Jabatan Antropologi dan Sosiologi di Universiti Malaya. Beliau bersara secara pilihan selepas berkhidmat di universiti itu selama kira-kira 28 tahun. Apabila PRM dan Parti Keadilan Nasional bercantum untuk menubuhkan Parti Keadilan Rakyat Keadilan pada tahun 31 Ogos 2003, beliau dipilih sebagai Timbalan Presiden. Beliau berundur daripada jawatannya itu pada tahun 2010. Syed Hussein Ali juga menulis dan mengedit hampir 20 buah buku, menyediakan lebih 100 buah kertas untuk jurnal. Beliau juga terlibat sebagai pakar untuk Universiti Bangsa-Bangsa Bersatu dan UNESCO, serta menyediakan laporan-laporan penilaian ke atas gerakan-gerakan pekerja dan wanita untuk badan-badan antarabangsa. Naskah asal buku ini diterbitkan pada tahun 1993 dengan judul Isu Raja dan Pindaan Perlembagaan. Pada tahun itu, berlaku kontroversi yang meluas akibat percubaan kerajaan yang diterajui oleh Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad untuk membataskan kuasa Raja-Raja Melayu. Ini menimbulkan apa yang dikenali sebagai krisis perlembagaan. Raja-Raja Melayu di sini merujuk kepada Sultan Johor, Kedah, Kelantan, Pahang, Perak, Selangor, Terengganu, Raja Perlis dan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Ia termasuk juga Yang di-Pertuan Agong yang di mana dipilih oleh raja-raja di 9 negeri ini selama 5 tahun untuk memerintah sebagai ketua negara. Gubernur atau Yang di-Pertuan bagi Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan juga Sarawak tidak termasuk di dalam kategori yang sama. Bab yang seterusnya adalah mengenai persaingan dan juga pertentangan. Dalam bab ini, kita telah lihat bagaimana perubahan dalam pemerintahan dan pentadbiran berlaku dengan kedatangan penjajah Inggeris. Di Perak, boleh dikatakan telah berlaku semacam perebutan kuasa dan pengaruh di antara residen dan raja. Percubaan Birch, residen pertama Perak, untuk mendapatkan kuasa yang lebih ditentang oleh Sultan Abdullah yang disokong oleh pembesar-pembesar yang dulunya memusuhi beliau. Orang Melayu di bawah pimpinan golongan raja dan pembesar bangun menentang Birch. Itulah yang mengakibatkan pembunuhannya yang diikuti pula oleh pembuangan negeri Sultan Abdullah, Raja Ismail dan penggantungan Maharaja Lela. Apa yang berlaku di Perak telah berulang di negeri-negeri lain, seperti di Pahang, di Kelantan dan juga Melaka. Di Pahang, pembesar-pembesarnya tidak suka kepada Inggeris yang telah merampas hak dan kuasa mereka untuk memungut hasil cukai. Setengah daripada mereka tidak mahu bekerjasama dengan residen, bahkan memberontak menentang Inggeris. Di antara mereka yang paling terkenal ialah Datuk Bahaman, Tok Gajah dan Mat Kilau di Pahang. Mereka berjuang sehingga penghujung abad ke-19 Masihi. Di Kelantan pula, kita berjumpa dengan Tok Janggut dan di Melaka berjumpa dengan Datuk Naning. Kedua-duanya memimpin gerakan menentang Inggeris. Hampir semua raja dan pembesar di negeri-negeri Melayu yang menentang Inggeris dilucutkan daripada kedudukan mereka. Manakala yang bekerjasama atau bersubahat dengan Inggeris diangkat sebagai pengganti ataupun diberikan kedudukan istimewa. Ini bukan sahaja berlaku di Malaysia, bahkan berlaku di mana-mana pun penjajahan bertapak. Seterusnya kita akan pergi kepada bab ketiga, iaitu krisis perlembagaan.
Pada 10 hari bulan Disember 1992, Parlimen telah menembus sejarah. Dewan Rakyat telah meluluskan dengan sebulat suara usul yang dicadangkan oleh Encik Ghaffar Baber, Timbalan Perdana Menteri, mengenai yang dikenali sebagai peristiwa Bukit Serin. Dalam peristiwa itu, dilaporkan bahawa seorang guru di Maktab Sultan Abu Bakar MSAB Johor Bahru bernama Douglas Gomez telah dipukul oleh Sultan Johor, yakni Sultan Mahmud Iskandar Shah. Seramai 96 orang anggota Dewan Rakyat hadir pada hari itu. Mereka terdiri daripada anggota-anggota parti kerajaan dan juga luar kerajaan atau dikenali sebagai pembangkang. Setelah dibahaskan, usul ini diterima tanpa seorang pun menentang ataupun berkecuali. Segera, para pemimpin kerajaan dengan gembira berkokok bahawa parti-parti pembangkang menyokong mereka. Akan tetapi, satu pernyataan timbul. Mengapakah hanya lebih sedikit daripada separuh anggota Dewan Rakyat yang hadir? Adakah yang tidak hadir itu tidak begitu yakin dengan apa pendirian yang hendak diambil? Atau adakah mereka mengambil pendirian yang akan kelak dianggap sebagai menentang raja? Bab yang keempat adalah mengenai tentang senario sekarang. Selepas kedatangan penjajah Inggeris yang kadang-kadang disebut secara lunak sebagai pemerintahan tidak langsung ataupun indirect rule, beberapa perubahan telah berlaku ke atas sistem beraja di Semenanjung Malaya. Inggeris telah menurunkan beberapa orang raja yang sah dan menggantikannya dengan mereka yang disenangi sebagai sekutu yang berpotensi. Ini telah berlaku di Perak, Pahang, Selangor dan Terengganu. Raja menerima penasihat British yang sebenarnya dianggap menjalankan pentadbiran negeri. Raja hanya sebagai menjadi lambang kekuasaan negeri dan ketua agama Islam serta adat istiadat Melayu di negerinya, dan dilucutkan daripada semua sebenar yang pernah mereka punyai sebelum ini. Institusi-institusi baru diperkenalkan dan pegawai-pegawai baru dilantik. Para pegawai ini mentadbir antara lainnya daerah-daerah yang baru dibentuk, menjalankan pungutan hasil-hasil mahsul dan menguruskan kehakiman serta polis untuk menjaga keadilan dan keselamatan. Akan tetapi, di bawah kuasa residen atau penasihat British, bukannya raja. Perubahan berlaku menuju ke arah yang boleh digelar sebagai jenis permodenan atau pembaratan. Perubahan ini bersama dengan pengenalan pendidikan, perdagangan dan perindustrian, menimbul dan mengembangkan kelas pertengahan. Ramai orang asing, terutama sekali dari China dan India, datang untuk menjadi peniaga dan profesional dalam pelbagai bidang. Selain itu, lebih ramai pendatang asing dibawa masuk dari dua negara yang sama untuk menjadi pekerja di Danalah dan Getah dan lombong-lombong biji timah yang dibuka. Seterusnya kita pergi kepada bab kelima, iaitu perbandingan antara bangsa. Sebagaimana yang dijelaskan lebih awal, sepanjang pelbagai kontroversi tentang kedudukan raja dan pindaan perlembagaan untuk membataskan kuasa mereka, beberapa orang pemimpin kerajaan Malaysia pada ketika itu berulang kali menegaskan bahawa mereka tidak berniat sama sekali untuk menghapuskan institusi raja. Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad manakala membentangkan rang undang-undang yakni pindaan perlembagaan menyampaikan ucapan yang senada. Kita perlu melihat gerakan dalam beberapa buah negara yang membawa kepada perubahan ataupun pemansuhan institusi raja. Dengan cara begini, kita boleh membuat perbandingan dan belajar daripada sejarah dan seharusnya memahami lebih mendalam mengenai apa yang mungkin berlaku pada Malaysia ketika ini. Jadi, itu sahaja daripada saya mengenai Raja-Raja Melayu, Kemajuan ataupun Kemunduran oleh Dr. Syed Hussein Ali. Daripada buku ini, saya telah melihat bagaimana sistem feudal dan sekaligus institusi raja itu sendiri dihapuskan di beberapa buah negara akibat rakyat bangkit menentangnya. Akan tetapi, ada juga keadaan di mana walaupun sistem feudal ini diruntuhkan, institusi raja itu terus dilanjutkan sebagai lambang semata-mata. Di samping itu, wujud juga sistem raja yang berkuasa mutlak seperti di Saudi dan Kuwait, dan sampai sekarang didukung oleh kuasa-kuasa imperialis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.